So, tapi hari ni saya nak bercakap isu Kedah sebelum saya bawa kepada isu SD tersebut. Ada yang masih tanya pada saya, ada ke lagi SD tu Is? Sebelum saya buat isu SD tu, saya bawa isu Kedah dahulu. Nah, apa yang berlaku di Kedah baru-baru ini, ada 2 orang CEO yang ditahan oleh SPRM dan didakwa kerana terlibat dalam rasuah. Now, secara tidak langsung, kita dapati tiba-tiba ada kes rasuah melibatkan CEO, melibatkan orang PAS, melibatkan kerajaan Sanusi. Dalam keadaan sebelum ini, kita tak pernah dengar ni. Sanusi ni dulu adalah setiausaha politik arwah bekas Menteri Besar sebelum ini, Ustaz Azizan. Kita kena faham, zaman Ustaz Azizan kita tak pernah dengar pun di mana PAS terlibat dengan perkara sebegini. Saya tak menuduh Sanusi itu rasuah, bukan. Tetapi kenapa tiba-tiba prevalent macam ni? Kita cerita hari itu REE. Kita cerita juga tentang litar lumba. Kita cerita juga tentang tabatan ataupun tambakan di Langkawi. Tentang Langkah Suka, projek 40 bilion katanya. So, apa jadi dengan perkara-perkara tersebut? Baik. Saya bawakan dua CEO yang ditahan. Yang pertama CEO yang ditahan adalah ini. Bekas CEO MBI Kedah didakwa minta rasuah 4 juta untuk perlombongan REE. Nah, kita kena ingat MBI ini adalah di bawah siapa tuan-tuan? MBI, maksud MBI adalah Menteri Besar Incorporated. Syarikat di perbadanan, syarikat di bawah Menteri Besar. Didakwa CEO dia, sekarang jadi bekas lah kan? CEO dia didakwa minta rasuah 4 juta ringgit untuk perlombongan REE. Kemudian beberapa hari lepas, KFA, Kedah Football Association, kan sebenarnya dah ditukar dah, sahkan CEO ditahan dan sedang tunggu maklumat. Rupanya betul. CEO yang didahkan itu adalah Zulkifli Cik Harun ditahan reman bagi membantu siasatan kes rasuah bernilai 6 juta ringgit. So tuan-tuan, kita kena ingat Zulkifli Cik Harun dan juga siapa ini? Muhammad Sobri Osman. Siapa mereka berdua? Zulkifli Cik Harun, Muhammad Sobri Osman adalah bekas calon Padang Serai P17 bagi PAS dan Haji Zulkifli adalah bekas calon PAS Kota Darul Aman pada tahun 2018. Ni dua-dua bekas calon 2018. Now, Sanusi dia kata, ni orang miskin. Saya tahu mereka personally. Kenapa ditahan sedemikian? Kenapa ditahan sedemikian? Dia bukan cerita orang miskin, orang kaya, tuan-tuan. Dia cerita dia adakah dia rasuah. Dia kata macam ni. Bila wartawan tanya, saya tengok video tadi. Dia kata, yalah, dia KFA. KFA ni persatuan. Ada orang derma duit. So, bila dia derma duit masuk dalam KFA, so apa isu dia? Dia sama juga. Bila, orang kata, bersatu terima dana 200 juta daripada anak syarikat Bohari Equity. Bila dia terima 200 juta daripada Bohari Equity, SPRM menganggap itu sebagai elemen rasuah. Now, isu dia, adakah salah Persatuan Bola Sepak terima derma daripada mana-mana syarikat? Jawapannya tidak salah. Tetapi, adakah derma itu, 6 juta itu, berkaitan dengan sesuatu projek yang ditawarkan? So, dalam hal ini, menurut SPRM, dia berkaitan dengan litar lumba. Kerana company itu dapat projek pembinaan litar lumba, maka company itu mendermakan 6 juta masuk ke dalam KFA. Itu yang pertama. Now, tidak boleh ke sebuah syarikat yang terima projek? Bukan isu boleh ke tak boleh. Persoalan dia, had he not, kalau katalah dia tidak mendapat projek tersebut, adakah dia akan memberikan 6 juta tersebut? Itu yang pertama. Kalau tidak, maksudnya kalau tak ada projek pun dia bagi, itu tak ada masalah. Yang kedua, 6 juta itu akhirnya dibelanja ke mana? Dia masuk, dia macam ni, dia akan jadi helah. Sebab itu, tugas itu adalah tugas SPRM dan juga pendakwa raya untuk membuktikan. Janganlah pergi langkau. Kalaupun dia masuk dalam KFA, bukan satu kesalahan, kita faham. Tetapi soalan kita seterusnya, lepas dia masuk KFA itu, duit itu pergi ke mana? 4 tahun lalu, 6 juta masuk. 2 hari lepas, Kedah Darul Aman mengatakan bahawa mereka tidak mampu bayar gaji pemain mereka.
Jutaan ringgit tak mampu bayar gaji. Kita timbal, tuan-tuan. Oh, itu 4 tahun dulu, Baik, kita cerita 4 tahun dulu, cerita 4 tahun dulu lah. Baik. Tuan-tuan, kita nak bagi tahu dalam keadaan itu, dalam situasi itu, SPRM melihat kepada money trail. Dia bukan isu duit tu masuk ke mana. Kesalahan dia bukan meletakkan duit itu ke dalam KFA. Kesalahan dia adalah, adakah dengan menerima projek tersebut, dia memasukkan duit itu ke dalam KFA, itu soalan pertama. Dan kalau setelah duit itu masuk ke dalam KFA, Kedah Football Association, ke mana aliran duit itu keluar? Kerana itu boleh dijadikan oleh alasan perasuah-perasuah untuk mereka nak cuci duit. Persatuan, NGO, pertubuhan, yayasan ini banyak digunakan untuk mencuci duit, tuan-tuan. Kita semua tahu, this is an open secret. Sebab itu kita ada AMLA, Anti-Money Laundering Act. Di mana pertubuhan-pertubuhan yang haram, kegiatan haram. Sama ada mereka pertubuhan gelap, kongsi gelap, sama ada mereka berjudi dan sebagainya, yang apa orang kata, yang ialah behind the scene semua ni, gangsterism, dan juga duit-duit rasuah, cara cuci dia masuk dalam persatuan-persatuan antara lain. Lepas itu persatuan itu kononnya buat aktiviti, tetapi persatuan itu bayar gaji CEO dia terlalu mahal. Lepas tu lantik kontraktor ini terlalu mahal, contohnya. So itu semua nanti biar SPRM dan juga biarlah apa orang kata, pendakwa raya buktikan. Mereka takkan dakwa kalau sekiranya mereka tidak ada bukti untuk mendakwa perkara sedemikian. Dan tugas peguam bela adalah meragukan pembuktian tersebut. Itu saja. Kan tugasnya adalah meragukan. But point saya di sini, kita cerita Terengganu tadi kan, ni kita cerita Kedah pula kan, tuan-tuan. Ni yang dok bercerita, dok sembang, saya faham. Ada di kalangan ahli PAS yang beranggapan bahawa pemimpin mereka ni pemimpin yang suci. Mereka takkanlah mereka ni nak songlap. Mereka takkan songlap sebab mereka beriman, tuan-tuan, beriman. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita satu perkara. Kita semua ni manusia. Kita semua ni insan. Kita semua ni ada kelemahan kita masing-masing. Bukan saya nak kata mereka berdua tu rasuah, bukan. Kita semua, termasuk saya. Kita ni semua termasuk saya. Jangan anggap hanya kerana dia menyertai parti PAS, therefore dia terus jadi orang baik. Tak. Hanya kerana dia bergelar ustaz, therefore dia terus jadi orang baik. Tuan-tuan, yang kena dakwa masuk 19 bulan dalam jail, meraba lelaki di dalam hotel, ustaz PAS. Beberapa bulan yang lepas, ustaz PAS, tuan-tuan. Ustaz budak yang berceramah tu, yang selalu ceramah tu, yang duk maki-maki tu, itu ustaz PAS. Bukan setakat dia ustaz, masuk dalam PAS, ahli PAS lagi. Pun kena dakwa ambang seksual kepada lelaki di hotel. Di mana hotel tu? Di Kota Baru, Kelantan. Bukan di Kuala Lumpur. Kota Baru, Kelantan. Ustaz PAS, tuan-tuan. Poin saya macam ni, bukan semua orang PAS tu jahat. Ya, kena faham macam tu. Jangan general. Tetapi dalam masa yang sama, tak adalah masuk PAS, automatically tak berdosa dah. Tak akan terjaga daripada dosa. Jadi ustazah confirm tak berdosa. Tak ada. Istilah tu tak ada. Maksum itu hanya ada pada Nabi SAW. Maksum ni itu dia kata terpelihara. Dia buat salah, Tuhan akan tegur direct. Kita manusia ni tak ada orang tegur direct. Kita akan ada salah dan dosa dan silap kita. Kita kena faham tu. Saya pun ada salah, dosa dan silap saya. Yang Tuhan tutup. Tuan-tuan punya salah, dosa dan silap tuan-tuan pun Tuhan tutup. Kalau Tuhan buka di akhirat nanti, dia akan buka. Tuan-tuan boleh guna fake account lah. Nak kutuk saya, maki saya. Boleh. Tapi di dunia ni Tuhan tutup nama tuan-tuan. Di dunia ni Tuhan tutup. Dan tuan-tuan akan lupa tuan-tuan pernah maki saya. Tetapi di akhirat nanti, Tuhan akan buka dan Tuhan akan portray dan segala-galanya. Dan tuan-tuan, masa itu pada hari pembalasan di mana tak ada terlindung. Pada masa itu baru kita nampak, oh, dia ni rupanya yang maki aku selalu dalam TikTok tu. Duk kutuk macam-macam, duk kutuk ciptaan Tuhan. Dia duk menjerit-jerit, Iswandi, di mana kamu? Tolonglah. Timbangan aku ni tak lepas lagi tak minta maaf dengan kau. Siapa engkau nak menentukan minta maaf? Bukan aku, itu Tuhan yang cakap. Itu Nabi cakap. Kan? Betul tak? Itu Nabi yang cakap. Nak salahkan saya. Kenapa Nabi cakap macam tu? Kita buat salah ke orang, kita kena minta maaf dengan orang tu. Tak cukup minta ampun dengan Tuhan.
So itu saya kata, tengok pengikut akhlak, pengikut PAS ni tuan-tuan. Tengok akhlak mereka. Kita tengok akhlak dan cara mereka menulis pun kita tahu. Kalau dia kata macam ni, engkau pun sama. Exactly my point. Dia tak nak tengok pada diri dia. Dia tengok pada orang lain. Semua orang lain salah. Dia je yang betul. Dia tuan-tuan, tengok pada diri dulu tu masing-masing. Saya memang tengok pada diri saya. Saya tak kata saya betul semua. Saya tahu ada silap saya. Saya tahu ada salah saya. Saya tahu saya adalah manusia yang memahami bahawa ada kesalahan saya. Tetapi pernah saya maki tuan-tuan? Tak pernah. Tapi tuan-tuan maki saya ada. Yang yang hashtag pasik tuan-tuan. Hashtag pasik.